Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala rasulil amin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Apa dengar khabar apa ni YB ahli parlimen patu dalam parlimen berpatu dalam parlimen ni apa nak patu kata nak patu ibas lembut bicara mata bertentang, tangan di dada, penuh kemesraan. Majlis bermula bersulamkan kalam. Selamat datang dan ahlan wa sahlan. Patu ahli parlimen Keluarga di Keluarga ketika mengemukakan soalan nombor 7 kalau tak silap. Ada nasabah lah dengan suasana kita duduk dalam PKPP ni. Jadi yang nak baca juga hari ni. Bunga mawar harum semerbak, cantik dan indah dipandang mata. Jika tidak mahu COVID-19 terus merebak, jagalah SOP dan jarak kita 1 meter. Yang berhormat Ustaz Haji Abdul Latif Abdul Rahman, Ahli Parlimen Keluarga. Yang berbahagia Datuk Dr. Abdul Basit Abdul Rahman, Pengerusi Yayasan Pondok Sungai Durian. Yang berbahagia Encik Muhammad Azam Johari, Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur dan rombongan DBP. Yang berusaha Ustaz Haji Bunyamin Abdul Rahman, Mudir Madrasah Muhammadiyah Pondok Sungai Durian. Yang berbahagia Dr. Muhammad Nazri Ma'zin, Pensyarah Pengajian Islam Kontemporari UiTM Macang, dan juga Koordinator Zakat, Wakaf dan Sedekah UiTM Macang. Fadil Ustaz Zuhdi dari Pejabat Agama Keluarga, Pengelola Dakwah Halaqah Keluarga, Wakil dari PBD Keluarga, dan seterusnya para tamu jemputan, murid-murid, pengetua-pengetua dari sekolah dan ma'had di sekitar Keluarga, para asatizah dan seluruh tenaga kerja Madrasah Muhammadiyah Pondok Sungai Durian, seterusnya anak-anak pelajar dan semua hadirin yang dihormati dan dikasihi sekalian. Bagi memulakan majlis bicara ilmuwan mengenai dengan tokoh ulama hadis, ya, Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, pada hari ini saya dengan segala hormatnya menyebut dan mempersilakan Al-Fadil Ustaz Haji Bunyamin Abdul Rahman, Mudir Madrasah Muhammadiyah Pondok Sungai Durian, untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih pengacara majlis Al-Fadil Ustaz Abdul Qadir bin Yasim, yang berhormat Ustaz Haji Abdul Latif bin Abdul Rahman, Ahli Parlimen Kuala Krai, yang berbahagia Datuk Dr. Haji Abdul Basit bin Abdul Rahman, Pengerusi Yayasan Pondok Sungai Durian, Merangkap Musyrif Madrasah Muhammadiyah MMPSD, yang berbahagia Tuan Muhammad Azam bin Johari, Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur, yang berbahagia Tuan Haji Yunus, merupakan Wakil PPD, Ustaz Haji Ahmad Syukri bin Abdul Rahman, mantan Mudir Madrasah Muhammadiyah. Setiausaha juga Ustaz Yahya bin Yaakob, penyelaras mata pelajaran, guru-guru MMPSD, hadirin hadirat dan pelajar-pelajar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pagi yang mulia ini, yang penuh ceria, kita dapat berkumpul bersama-sama bagi memeriahkan majlis bicara ilmuwan Ibn Hajar Al-Asqalani, tokoh ilmu hadis, bersempena dekad membaca Kebangsaan Peringkat Negeri Kelantan 2020
yang diadakan di Madrasah Muhammadiyah Pondok Sungai Durian MMPSD bekerjasama dengan penganjur utama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur DBPWT. Untuk makluman, kempen membaca telah dimulakan sejak 48 tahun yang lalu, iaitu pada tahun 1972. Kemuncak kepada kempen tersebut ialah pengisytiharan tahun 1988 sebagai tahun membaca. Pada setiap tahun pula diadakan kempen bulan membaca, iaitu pada bulan Julai. Bersempena majlis yang diadakan ini adalah pada bulan Julai. Terlebih dahulu, saya bagi pihak MMPSD ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada pihak DBP kerana memilih Pondok Sungai Durian sebagai lokasi majlis bicara ilmuwan kali ini bersempena Dekad Membaca Kebangsaan 2020 untuk memastikan budaya cintakan ilmu berjaya dipupuk di kalangan pelajar dan masyarakat selari dengan hala tuju kerajaan untuk melahirkan masyarakat yang berilmu dan berpengetahuan. Hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, tabiat suka membaca merupakan satu amalan yang mulia. Dengan membaca dapat menambahkan ilmu pengetahuan dan memperkayakan maklumat, terutamanya di zaman teknologi maklumat. Dengan membaca, para pelajar dan masyarakat dari kalangan umat Islam khususnya mampu bergerak maju dan berdaya saing di zaman teknologi yang semua moden dan semakin mencabar ini. Di samping itu, hasrat kerajaan untuk membangunkan negara kita Malaysia, untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang berteknologi dan masyarakat yang berpengetahuan dan kaya maklumat. Oleh itu, kami berharap pelajar-pelajar dan guru-guru MMPSD serta masyarakat dan hadirin hadirat sekalian dapat menanamkan sikap minat membaca dan cintakan ilmu dalam diri masing-masing bersesuaian dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dan kata pepatah Arab yang berbunyi, Inna aktsaran nasi karamah, aktsaruhum qiraah. Sesungguhnya orang yang paling bermartabat, karamah, adalah orang yang paling banyak membaca. Berdasarkan dalil ayat suci Al-Quran dan contoh tersebut membuktikan bahawa kemajuan sesuatu bangsa ialah membaca. Dengan membaca dapat mencapai penguasaan ilmu pengetahuan dalam diri seseorang. Dengan membaca juga, negara dapat melahirkan masyarakat yang berfikiran kritis, kreatif dan inovasi yang dapat menjadi pemangkin kemajuan negara di masa akan datang. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, bagi menyahut hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia berkenaan Dekad Membaca Kebangsaan merupakan salah satu usaha yang dijalankan oleh KPM untuk mendaulatkan bahasa kebangsaan sebagaimana tercatat dalam Perlembagaan Persekutuan. Ini bertujuan untuk memperkukuhkan budaya membaca dan meningkatkan peratusan masyarakat Malaysia yang minat membaca bagi merealisasikan hasrat yang telah dikemukakan oleh KPM dan dijadikan budaya membaca dalam kalangan masyarakat di negara ini merupakan amalan mulia yang perlu diamalkan secara berterusan. Rancangan KPM dalam memperkasakan pelaksanaan kempen membaca kebangsaan semenjak 2 tahun yang lalu merupakan pra-pelancaran kempen tersebut, iaitu dimulai pada tahun 2018 hingga tahun 2020. Kemudian diteruskan dengan Dekad Membaca Kebangsaan 2020 hingga 2030 yang merupakan rancangan jangka panjang dan pelan strategik Dekad Membaca Kebangsaan 2020-2030 dalam tempoh 10 tahun akan datang. Dan selari dengan hasrat KPM yang ingin menjadikan Malaysia sebuah negara yang terdiri dari kalangan masyarakat dan rakyatnya yang suka membaca, diharap semoga hasrat KPM dalam rancangan untuk menjadikan Malaysia sebuah negara membaca pada tahun 2030 menjadi kenyataan, insya-Allah. Seperti mana kenyataan yang telah dinyatakan oleh KPM, iaitu kita mahu menjadikan Malaysia sebagai negara membaca 2030. Untuk memastikan kempen ini mencapai keberhasilan yang dihasratkan, tempoh 3 tahun sebelum bermulanya Dekad Membaca Peringkat Kebangsaan, iaitu mulai tahun 2018 hingga 2020 pula ialah tempoh menggiatkan kempen Dekad Membaca Kebangsaan. Saya berharap semoga dengan usaha yang dijalankan oleh DBP pada hari ini menjadi inspirasi kepada pelajar, warga MMPSD khususnya dan semua lapisan masyarakat supaya suka membaca selari dengan kehendak KPM.
Sebelum saya mengakhiri ucapan, saya ingin mengucapkan tahniah kepada semua warga MAPSD, YPSD, DBP dan semua ahli jawatankuasa AJK yang berjaya menjalankan majlis pada hari ini. Diharap kepada semua pelajar yang berada di Dewan ini juga, teruskanlah usaha kalian untuk meningkatkan minat membaca dalam diri masing-masing. Begitu juga masyarakat hendaklah berusaha mengamalkan sikap yang suka membaca, kerana membaca merupakan kunci ilmu dan secara tidak langsung dapat membantu untuk memajukan negara. Hal yang demikian dengan mencungkil dan memperkenalkan ketokohan ilmuwan seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani yang merupakan tokoh ilmu hadis dan tokoh-tokoh yang mahir dalam bidang lain, diharap dapat membantu meningkatkan semangat membaca dan memperkayakan maklumat di kalangan para pelajar dan masyarakat di negara kita ini. Akhir kata, sebagai penutup ucapan, saya menyeru kepada semua hadirin hadirat yang berada di Dewan Datuk Dr. Abu Anas Al-Madani supaya mengamalkan budaya membaca. Marilah kita sama-sama menyahut seruan KPM khususnya dan kerajaan amnya untuk melahirkan generasi yang berilmu pengetahuan yang dapat mengharumkan nama Malaysia di peringkat antarabangsa. Diharap supaya usaha menarik minat membaca di kalangan semua pelajar dan lapisan masyarakat seharusnya dirancang dan diusaha dengan bersungguh-sungguh. Semoga budaya membaca yang diamalkan oleh kita pada hari ini dapat diteladani oleh generasi akan datang, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Yang Berusaha Ustaz Haji Bunyamin di atas ucapan alu-aluan yang disampaikan. Seterusnya, majlis dengan sukacitanya menjemput Yang Berbahagia Encik Muhammad Azam Johari, Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur, untuk menyampaikan ucapan pembukaan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saudara pengacara majlis pada pagi ini. Yang dihormati Yang berhormat Ustaz Haji Abdul Latif Abdul Rahman, Ahli Parlimen Kuala Krai, Yang berbahagia Datuk Dr. Haji Abdul Basit Abdul Rahman, Pengerusi Yayasan Pondok Sungai Durian, Yang berbahagia Ustaz Haji Bunyamin Abdul Rahman, Mudir MMPSD, Yang berbahagia Dr. Muhammad Nazri Muhammad Zain, Pensyarah Akademi Pengajian Islam UiTM Macang, yang berbahagia Ustaz Azmi Muhammad Noor, Wakil PPD Kuala Krai, yang berbahagia Haji Maimun, Ketua Persatuan Peladang Kuala Krai, Pengetua Sekolah Agama Kuala Krai, Wakil-wakil jabatan Pejabat Agama Jajahan Kuala Krai, Pengelola dakwah Halakat Kuala Krai, tenaga pengajar Madrasah Muhammadiyah Pondok Sungai Durian, pegawai kanan Dewan Bahasa dan Pustaka, rakyat pelajar Pondok Sungai Durian, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya kita diberi kesempatan untuk bersama-sama pada pagi ini bagi menjayakan program bicara ilmuwan Ibnu Hajar Al-Asqalani, tokoh ilmu hadis, sempena backup membaca kebangsaan peringkat negeri Kelantan tahun 2020. Kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini cuaca kita agak baik sekali, ya. Dan kita pada hari ini berada pada masih lagi pada musim PKP, ya. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua terselamat
daripada wabak penyakit ini, dan kita doakan semoga wabak penyakit COVID-19 ini dapat hilang dengan secepat mungkin lah. Jadi pada hari ini, sebelum ini kita mengadakan program-program walaupun musim PKP, daripada PKP, PKPB, PKPP, walaupun berlakunya pandemik COVID-19, kami di Dewan Bahasa dan Pustaka tetap meneruskan program-program berkaitan dengan bahasa, sastra dan juga dekad membaca kebangsaan. Kebanyakan program-program kita diadakan secara dalam talian, secara dalam talian. Dan yang terakhir, program kita tentang dekad membaca kebangsaan, kita bersama-sama dengan Mufti Negeri Kelantan, iaitu dalam program Bicara Mufti, Membina Generasi Iqra. Tuan-tuan dan puan-puan boleh melihat Bicara Mufti melalui FB Dewan Bahasa dan Pustaka. Masih ada lagi dalam kita buat rakaman, Jadi Datuk Mufti telah membicarakan tajuk yang cukup menarik, iaitu mengaitkan dekad membaca kebangsaan ni dengan surah Al-Alaq. Jadi alhamdulillah, kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehari dua ni kita menerima berita yang cukup menggembirakan lah bagi pihak Dewan Bahasa dan Pustaka dan juga pejuang-pejuang bahasa dan sastra di Malaysia, yang mana kita menerima berita yang mengatakan bahawa kerajaan kita pada hari ini telah untuk tidak meneruskan lagi program PPSMI, program PPSMI, yang mana Dewan Bahasa dan Pustaka telah pun berjuang supaya program PPSMI ini dapat tidak diteruskan, kerana PPSMI ini memang jelas melanggar perlembagaan Malaysia itu sendiri, Dan kami Dewan Bahasa dan Pustaka menyokong penuh keputusan kerajaan untuk tidak meneruskan lagi program PPSMI. Dan kita juga telah mendapat sokongan lebih daripada 25 NGO untuk menyokong hasrat kerajaan untuk tidak meneruskan program PPSMI. Dan kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini pihak kerajaan telah mengisytiharkan pada hari Jumaat merupakan hari Jawi, Ini satu berita baik untuk kita menggalakkan lagi masyarakat kita mempelajari Jawi, Walaupun kita mendapat tentangan daripada setengah pihak, tetapi Jawi ini merupakan tulisan yang ada tercatat dalam perlembagaan kita sendiri, Dan kita mesti berkempen, Dewan Bahasa dan Pustaka akan terus berkempen untuk menyedarkan masyarakat yang mengatakan bahawa Jawi adalah salah satu daripada tulisan untuk agama Islam. Ini salah anggapan yang diberikan oleh setengah masyarakat kepada tulisan Jawi. Kalau kita melihat sejarah tulisan Jawi itu, sejak zaman Kesultanan Melayu lagi telah digunakan tulisan Jawi, dalam semua bidang, ekonomi, perniagaan dan sebagainya. Malah dalam perjanjian antara kerajaan Melayu dengan Inggeris, Portugis, Belanda dan sebagainya menggunakan tulisan Jawi. Jadi tidak timbul yang mengatakan bahawa tulisan Jawi inilah tulisan untuk orang Melayu Islam semata-mata. Jadi inilah anggapan yang perlu kita jelaskan kepada masyarakat kita, terutama masyarakat yang bukan Melayu lah. Jadi saya rasa kalau di Kelantan ni, saya rasa masyarakat Cina di Kelantan ni dia boleh menerima kot Jawi ni. Malah ada yang
orang Cina lebih baik lagi tulisan Jawi dia daripada orang Melayu kita. Jadi alhamdulillah. Jadi saya juga ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada yang berbahagia Datuk, yang berbahagia YB Ustaz Abdul Latif Haji Abdul Rahman, Ahli Parlimen Kuala Krai, kerana sudi meluangkan masa bersama-sama kita sekaligus akan menyempurnakan perasmian program kita pada pagi ini. Saya juga ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada yang berbahagia Datuk Dr. Abu Anas Al-Madani, Pengerusi Yayasan Pondok Durian, atas keprihatinan dan sokongan padu yang diberikan kepada DBP Wilayah Timur bagi merealisasikan program yang julung-julung kali diadakan di pondok ini, khususnya dan di daerah Kuala Krai umumnya. Saya berharap agar dengan pelaksanaan program keilmuan ini akan memberi suntikan semangat dan dorongan kepada para pelajar khususnya dan masyarakat daerah Kuala Krai ini untuk terus menjadikan buku-buku sebagai teman dan hobi mereka agar kita mencapai sebuah negara maju dan minda kelas pertama. Tidak ketinggalan juga ucapan terima kasih saya tujukan kepada pengurusan Pondok Sungai Durian yang memberikan kerjasama yang baik bagi menjayakan program ini. Kami merasa sangat terhutang budi dengan keterbukaan pihak yang berbahagia Datuk untuk menerima kami, dan insya-Allah kami akan kembali lagi ke sini untuk mengadakan program-program yang lain. Yang berhormat Datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, DBP Wilayah Timur diberikan tanggungjawab untuk melaksanakan program Sempena Dekad Membaca Kebangsaan peringkat negeri Kelantan. Jumlah keseluruhan program yang dirancang untuk Dekad Membaca Kebangsaan Kelantan pada tahun ini adalah sebanyak 10 program, Dan ini adalah program yang ke-8 yang kita adakan, Dan masih ada lagi 2 program yang kita belum laksanakan. Program ini telah dirancang pada awal tahun yang lalu dengan Datuk, dan perancangan awal kami untuk mengadakan program ini pada seminggu selepas Hari Raya Aidilfitri. Tapi oleh kerana berlakunya pandemik COVID-19 ni, maka program ini pasal ditunda ke hari inilah. Oleh kerana itu, banyak program kami dilaksanakan dalam talian menerusi FB langsung DBP. Kerana kita tidak boleh membuat secara terbuka macam ini. Jadi ini apabila berlakunya arahan PKPP, maka kita boleh membuat program yang bersemuka macam inilah. Walau bagaimanapun kita masih lagi membuat FB langsung daripada Dewan Bahasa dan Pustaka. Untuk makluman yang berhormat Datuk dan semua yang hadir pada hari ini, seperti mana yang disebut oleh Mudir tadi, mengatakan tentang kepentingan membaca dan program Dekad Membaca Kebangsaan. Matlamat utama DMK ini adalah untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara membaca dalam tempoh masa 10 tahun. Jadi dia bermula pada tahun 2021 hingga 2030. Jadi ini adalah merupakan tahun terakhir kita untuk program Kelakar Membaca. Bermula pada tahun hadapan, kita akan bermulanya Dekad Membaca Kebangsaan yang sebenarnya, dan mungkin lebih banyak lagi program-program berkenaan dengan Dekad Membaca Kebangsaan akan dilaksanakan. Jangan saya mengalu-alukanlah kepada tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya mungkin daripada PPD ke mana-mana persatuan, UiTM, bersama-sama dengan kami di Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur untuk sama-sama kita mengadakan program-program Dekad Membaca Kebangsaan. Kami mengalu-alukan cadangan daripada tuan-tuan dan puan-puan, untuk kita bersama-sama membina generasi kita ke arah masyarakat yang membaca. Hasil daripada laporan Adult and Youth Literacy National Region 1985 hingga 2015 UNESCO Institute for Statistics, didapati bahawa kadar literasi rakyat Malaysia ini tinggi, iaitu 94.94%. Memang dari segi literasi rakyat Malaysia ini memang tinggi lah,
Cuma dari segi purata tabiat membaca rakyat Malaysia yang dibuat kajian oleh Interim pada tahun 2014, kita dapati rakyat Malaysia ni membaca antara 15 hingga 20 naskah setahun, berbanding dengan negara maju yang jumlah pembacaannya melebihi 40 judul setahun. Jadi kita ni masih ketinggalan banyak dan kita perlu mengejar sasaran itu untuk kita menjadikan negara kita sebagai sebuah negara yang maju. Sebab itulah kita perlu kerajaan mengadakan satu kempen Dekad Membaca Kebangsaan. Daripada kajian oleh Perbadanan Kota Buku dan e-Central, lebih 50% remaja kita pada hari ini menonton penstreaman video, iaitu video streaming. 50% suka menonton video daripada membaca buku. Sekarang ni kita ada alat teknologi kita, handphone ni, handphone ni lah yang merosakkan industri perbukuan negara. Kalau kita melihat sekarang ini penerbit-penerbit buku di Malaysia, kebanyakannya dah mengurangkan pekerja mereka dan mengurangkan jumlah terbitan buku mereka, kerana buku-buku kita agak susah untuk dijual sekarang ini, kerana inilah semua ada dalam ni, betul tak? Semua ada dalam ni. Jadi semua orang ada benda ni, jadi dia boleh buka, lebih-lebih lagi kalau tentang isu-isu semasa, tak? Semua ada dalam ni. Tak perlulah nak beli surat khabar. Sebab tu banyak syarikat-syarikat akhbar kita dah tutup, apatah lagi majalah-majalah kita, majalah-majalah kita pun dah banyak macam majalah di Karang Kraf dah banyak ditutup dan ada yang dikurangkan jumlah cetakan, macam majalah Solusi daripada Telaga Biru dulu mencapai sampai 200,000 naskah sebulan dapat cetak. Sekarang ni mungkin tak sampai 10,000 naskah saja dicetak, Jadi semuanya kerana benda ni lah, Jadi sekarang ni kita kena bergerak mengikut arus semasa lah, Kita tak boleh lagi berada pada tahap yang lama, untuk kita bergerak, dan kita juga pada hari ini banyak mengeluarkan buku-buku dalam bentuk e-book, ataupun e-buku, supaya masyarakat kita mudah membacanya, pasal dia nak pergi beli kat kedai tu kadang-kadang malas, nak keluar duit pun malas. Tapi kalau mungkin dalam bentuk e-book ni mungkin mereka mudah untuk membaca, Jadi dengan kita mengadakan program DMK ni, kita mengharapkan agar dalam tempoh 5 tahun, daripada tahun 2021 hingga 2025, kita menganggarkan sebanyak 25% daripada penduduk Malaysia ini meningkatnya tahap pembacaan mereka. Jadi dalam tempoh 5 tahun kita punya perancangan, kita nak meningkatkan 25% tahap pembacaan rakyat Malaysia. Kita juga mengikut UNESCO menetapkan penanda aras pencapaian penerbitan negara maju ialah 0.1% daripada jumlah penduduk. Untuk kita UNESCO mengisyaratkan bahawa sebuah negara itu negara maju, sebuah negara itu mestilah menerbitkan buku mereka sekurang-kurangnya 0.1% daripada jumlah penduduk. Kalau kita di Malaysia mungkin 31 juta lah. Jadi kita kena terbit buku setahun 31 ribu jodoh. Kajian yang dibuat pada tahun 2017, kita telah menerbitkan buku sebanyak 19,713 judul saja. Jadi masih banyak lagi ketinggalan untuk kita mencapai negara maju. Sebab itulah kita berusaha, kerajaan berusaha membuat kempen Dekad Membaca Kebangsaan ini.
Apabila masyarakat kita membaca dengan secara langsungnya, secara tidak langsung, buku-buku kita akan terjual. Bila adanya dekat baca kebahasaan dan masyarakat kita suka membaca, duduk di mana-mana pun dengan buku, insya-Allah industri pembukaan negara akan meningkat. Oleh itu, sama-samalah kita berusaha supaya ini tanggungjawab kita bersama. Bukan saja tanggungjawab Dewan Bahasa dan Pustaka dan bukan saja tanggungjawab kerajaan. Ini adalah tanggungjawab kita semua untuk memastikan masyarakat kita, anak-anak kita, pelajar-pelajar kita semuanya hobi mereka adalah membaca. Yang bagi Datuk yang berhormat, Datuk-datuk, tuan-tuan yang dirahmati sekalian, sebelum mengakhiri ucapan ini, sekali lagi saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Yang Berhormat Ustaz Abdul Latif Haji Abdul Rahman, Ahli Parlimen Kuala Krai, atas kesudian bersama-sama kita pada pagi ini. Sahabat dan tahniah juga kepada Yang Berbahagia Datuk Dr. Abu Anas Al-Madani, Pengerusi Yayasan Pondok Sungai Durian, dan seluruh ahli jawatan kuasa daripada Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur dan juga Pondok Sungai Durian, dan semua pihak yang bertukar lumus merancang, menyusun serta mengatur atur cara untuk majlis kita pada pagi ini. Saya yakin dan percaya segala usaha dan kerjasama erat yang ditunjukkan ini akan memberi impak yang besar terhadap perkembangan budaya membaca di daerah Kuala Krai khususnya dan negeri Kelantan umumnya. Sekadar itulah ucapan saya. Sekian saja, billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada Yang Berbahagia Encik Muhammad Azam Johari, Pengarah dan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur, di atas ucapan sebentar tadi. Saudara-saudari muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, sekarang adalah pula kita sama-sama mengikuti ucapan dan perasmian program Bicara Ilmuwan sempena Dekad Membaca Kebangsaan 2020 peringkat negeri Kelantan, anjuran bersama DBP Wilayah Timur dan Yayasan Pondok Sungai Durian, yang akan disampaikan oleh Yang Berhormat Ustaz Haji Abdul Latif Abdul Rahman, Ahli Parlimen Kuala Krai yang juga Ahli Syura Pondok Sungai Durian. Jadi saya dengan segala hormatnya menjemput Yang Berhormat Ustaz Haji Abdul Latif Abdul Rahman untuk menyampaikan ucapan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul azim. Fadhil pengurusi majlis, Yang Berbahagia Encik Muhammad Azam Johari, Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur, Berbahagia Datuk Dr. Abdul Basit bin Abdul Rahman ataupun Abu Anas Al-Madani, Pengurusi Yayasan Pondok Sungai Durian, Fadil Ustaz Haji Bunyamin bin Abdul Rahman, Mudir Madrasah Muhammadiyah Pondok Sungai Durian, Berbahagia Dr. Muhammad Nazri Ma'zin, Pensyarah Pengajian Islam Kontemporari UiTM, mewakili pihak UiTM, wakil-wakil daripada Jabatan PPD, Jabatan Agama Hal Ehwal Agama Islam Kuala Krai, daripada sekolah-sekolah Yayasan Islam Kelantan, para guru, semua para tetamu, para jemputan, para pelajar dan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini di akhir bulan Zulqa'dah kita dapat mengadakan satu majlis yang cukup bermakna. Majlis yang julung-julung kali diadakan
di Dewan ini. Seingat saya ini kali pertama majlis mungkin secara rasmi di Dewan ini, dan atas nama Dewan Datuk Dr. Abu Anas Al-Madani yang baru siap tahun lepas, dan juga majlis daripada pihak DBP yang diadakan di Kuala Krai ini. Alhamdulillah, saya ucap terima kasih kerana memilih Kuala Krai bagi sebagai perangkat negeri Kelantan untuk pelancaran ataupun program kempen membaca ini, yang merupakan tekad terakhir. Bermakna kalau kita faham daripada apa yang disebut oleh Tuan Pengarah tadi, tahun lepas ini tahun baca sungguh, tidak kempen. Mana kena baca betul-betul, kerana apa yang disebut berdasarkan pada statistik tadi, banyak lagi kita ni ketinggalan. Cabarannya terlalu banyak. Cabaran kita nak jadikan budaya membaca ini adalah budaya kita. Kalau banding dengan orang Eropah, orang Arab sendiri pun, kalau orang Arab, kalau kita di negara Arab, boleh katakan budaya membaca ini jadi budaya dia. Buku baru tu ada keluar buku baru. Ada saja buku-buku baru. Sama ada yang berkaitan dengan suasana ataupun perkara semasa, ataupun perkara yang berkaitan dengan keperluan masyarakat, yang berkaitan dengan fiqh, berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan politik dan sebagainya, yang boleh kita dapati. Dan pada hari ini cabaran kita ialah cabaran tadi disebut, kita ada alat baru ni. Alat baru ni kalau kita sebut sebagai alat yang mempunyai dua mata, istilah Dhu Haddain. Kalau kita nak baca lah ni, sekarang ni boleh kita buat tu, turunkan, muat turun, download daripada gadget kita ni, nak dapatkan apa-apa maklumat. Tadi disebut e-book. Ingat zaman saya budak-budak dulu, kita selalu langgan Dewan Siswa, kemudian Dewan Masyarakat. Langgan, setiap boleh langgan, kerana nak baca, kerana itu adalah antara majalah yang sebenarnya boleh mengembangkan. Ada juga orang langgan majalah lain, majalah gila-gila, ada juga langgan dah. Boleh juga lah nak dipanggil release tension untuk jari-jari, boleh lah ada. Tapi untuk cari maklumat dan juga bahan-bahan tamu-tamu di kalangan pelajar, untuk mengembangkan minda kita dan sebagainya, maka ini adalah di antara majalah. Sekarang ini dah ada, mungkin dia dah berubah daripada bahan bercetak kepada bahan melalui talian. Sebenarnya ada. Jadi kalau kita guna gadget kita ini untuk tujuan itu, maka kita akan dapat. Tapi yang penting adalah bagaimana kita nak pastikan, nak membudayakan membaca ini dalam diri kita. Ada juga kadang-kadang kita buka gadget, untuk baca tu, baca gap tak tahu. Kadang-kadang baca WhatsApp, hot viral, macam-macam, tak tahu benda yang hujung pangkal dia, untuk baca. Tapi kalau kita gunakan gadget kita untuk kebaikan, untuk cari maklumat-maklumat terkini, sudah pasti ini adalah suasana yang sebenarnya membantu kita. Lebih mudah lagi. Tak payah pergi cari dah buku di kedai, tak payah pergi cari dah buku-buku bahan-bahan ini di mana-mana tempat, tetapi melalui gadget yang ada di tangan kita. Kerana tadi pun kita baca ayat, saya baca ayat tadi, ayat yang disebut oleh Allah Ta'ala, ayat yang mula-mula sekali turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mesti ada sebab tertentu. Sebab apa mula-mula sekali nak lantik sebagai Nabi, tiba-tiba turun ayat Iqra, pelantikan sebagai Nabi. Turun ayat Iqra, baca. Mesti ada sebab. Mesti ada makna yang cukup tinggi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, supaya umat Nabi Muhammad, khususnya umat Islam ini, dapat membudayakan membaca. Kerana tak dapat kita cari ilmu ini kecuali dengan membaca. Nak keluar daripada kejahilan, kena baca. Nak keluar daripada tak tahu, daripada tidak ada maklumat, mestilah dengan membaca. Kerana membaca itu sebenarnya boleh mengembangkan minda kita, boleh mengembangkan ilmu kita. Ini adalah perkara, kerana ilmu Ta'ala ni walaupun kita ngaji tinggi setara mana sekalipun, kita tidak akan habis ilmu itu. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Maksudnya ilmu Ta'ala ni terlalu amat luas. Alhamdulillah, ini adalah satu usaha yang cukup baik, yang perlu kita ambil sebagai satu peluang yang positif.
Tidak kata orang lain, kita sendiri, saya sendiri pun kadang-kadang kalau tak kempen gini tu kita tak teringat. Boleh jadi mari hari ni kena rasmi pula, teringat nak baca pula ni. Jadi kalau tak panggil rasmi ni, tak teringat nak baca. Jadi ini adalah kita sebagai orang dah dewasa sekalipun, terutama anak-anak kita. Orang dah dewasa sekalipun, orang dah berada di perangkat yang lebih tinggi sekalipun, perangkat habis dah mengaji, kerja pun dah. Sebab itulah kita tengok alhamdulillah orang-orang yang setengah-setengah tu dah berumur dah. Tapi semangat membaca, ada setengah tu dah apa ni, kita kata orang pencil lah dah. Tapi dia boleh lagi sambung ngaji. Mungkin dia ada degree, sambung master, sambung PhD dan sebagainya, kerana semangat untuk membaca itu adalah terlalu tinggi. Hari ini pula kita bukan saja kita kempen membaca ini, tapi ada bicara tokoh, bicara ilmuwan yang merupakan satu perkara yang cukup baik juga, kerana ini adalah di antara peninggalan sejarah ataupun peninggalan warisan kita. Kerana masyarakat kita satu lagi pada hari ini, terutama anak-anak muda ini, duk cari tokoh yang kadang-kadang tidak ada faedah. Tidak ada faedah dalam diri kita. Setakat baca, lepas tu habis begitu saja. Tetapi kalau kita dalam kita membaca ataupun kita mengkaji tokoh-tokoh ilmu seperti ini, Ibn Hajar Al-Asqalani di antara tokoh yang cukup masyhur dalam ilmu hadis, kita duduk belajar. Kita ada, kalau kita di pondok ni kita belajar kitab-kitab dia. Bulughul Maram di antara kitab-kitab rendah. Kalau lebih tinggi lagi, banyak lagi lah Fathul Bari, banyak lagi Al-Isabah fi Tamyiz Utub Safsalah tu. Kalau kita di pondok, contoh di sini, di antara buku yang kita belajar ialah Bulughul Maram karangan Ibn Hajar Al-Asqalani. Ini di antara buku yang daripada dulu lagi kita duk belajar. Maknanya tokoh ni kadang-kadang kita tahu dah buku dia tu, tapi tak kenal siapa dia, siapa tokoh ni. Jadi ini peluang yang terbaik untuk selain daripada kita nak membudayakan membaca di kalangan anak-anak kita, tetapi selain daripada itu ialah nak kita tonjolkan tokoh-tokoh ini biar jadi ikon idola kepada anak-anak kita. Jangan jadi orang lain. Kadang-kadang artis jadi idola, kadang-kadang hok viral dalam Facebook tu jadi idola. Kita tak mahu itu, kerana itu tidak menguntungkan kita. Tapi bila kita jadikan tokoh-tokoh ilmuwan seperti ini sebagai idola kita, maka kita jadi ambilkan manhaj dia, tengok dia ngaji lagu mana, tengok dia buat kerja lagu mana, apa dia peninggalan dia. Kerana walaupun dengan umur ataupun dengan masa yang telah begitu lama antara kita dengan dia, tetapi hidupnya ilmu dia ini kerana buku-buku yang dia tinggalkan kepada kita. Jadi sebab itulah selain daripada kita kempen baca, kita juga dapat mengenali tokoh yang begitu hebat atau begitu besar yang kita akan tonjol pada hari ini. Kemudian kita di pondok ni, di antara sinonim yang kita ialah jawi tadi lah, disebut jawi tadi. Contohnya masalah kita sikitnya, jawi kita ngaji ni tak sama dengan jawi di BP. Itu masalah sikit. Orang pondok ni dia nak nulis jawi tu, jadi tulis jawi yang lama. Itu masalah sikit. Jadi kena kursus juga ni kepada pelajar-pelajar kita ni, nak selaraskan jawi lama tu dengan jawi baru yang diselaraskan oleh pihak DBP. Kerana kita jawi lama ni dia ada banyak. Kadang-kadang saya sendiri pun memang dalam Facebook saya tulis jawi. Tapi dia keyboard Facebook ni, keyboard telefon kita ni jawi tu lambat sikit. Kalau tangan lorak tu tak boleh tulis jawi, lorak. Kalau tak lorak tu boleh tulis jawi. Tapi saya selalu ditegur oleh Munshi Jawi. Betul ada ahli parlimen tu duduk sebelah saya, yang berhormat ahli parlimen Jerai tu, dia Munshi Jawi. Jadi dia tegur, salah yang saya tulis. Kata apa? Betul. Kalau tegur tu saya nak, sebab saya nak betulkan tulisan saya. Jadi kalau tegur tu sebab kita terikat dengan lama, duk ngaji kitab pondok daripada kecil lagi. Habis kitab macam-macam kitab ni. Kitab kitab Jawi ni semualah daripada kitab paling rendah, falsafah, kitab-kitab yang tinggi. Jadi duk terikat dengan tu, sudah pasti nak membiasakan semula dengan Jawi baru di BP ni mesti ambil masa. Jadi kalau saya suka tulis dengan Jawi, bukan saja hari Jumaat lah, alhamdulillah hari ni pekerjaan kempen hari Jumaat ni hari Jawi. Jadi kita kalau boleh Jawi kan hari Jumaat tu. Pelajar, tidak pelajar pun, cikgu dan sebagainya. Cuma masalah sikitnya kadang-kadang tu sakit mata baca bila tulis Jawi tu pasal tak kena. Jadi kena belajar jugalah, Jawi yang betul. Sama ada ikut kitab Jawi lama tu ataupun Jawi baru ni pun kadang-kadang pasal dia tak belajar langsung Jawi, jadi dia ikut betul ikut tulisan Rumi tu, dia tak tahu juga, tak jadi juga. Jadi ini perkara yang cukup memperasankan kita. Jadi ini di antara perkara yang sudah pasti membanggakan kita. Dan tadi disebut tadi oleh pengarah kita tadi, bermula tahun lepas 2021 adalah bukan lagi tahun
kempen membaca, tapi dekad membaca dah. Dekad membaca, mana 10 tahun akan datang, 2021 sehingga 2030 adalah tahun membaca. Bagaimana kita nak budayakan membaca ni dalam diri kita, jangan orang lain, kita sendiri nak membudayakan baca. Kalau kita pergi di negara-negara luar, dia duduk atas train, atas bas, atas taksi, atas komputer beg duduk baca. Tapi kita boleh jadi duduk main game. Kalau ada gadget ni main game ataupun macam lagi dah. Ini budaya ni kena ubah dah. Kena ubah. Sebenarnya kalau kita ubah dalam diri kita, maka kita insya-Allah kita akan berjaya untuk merubah budaya ini menjadikan budaya sebenar. Kita ambil semangat asal iaitu semangat tadi yang disebut oleh Allah Taala tadi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi Allah Taala suruh Nabi kita baca, maka mesti ni ada makna yang amat dalam ayat Quran ini untuk memastikan umat Islam ini khususnya membacakan untuk menghilangkan kejahilan dalam diri kita dan juga memastikan kita ini adalah masyarakat yang berilmu, yang boleh mendepani. Tambah-tambah ni pula cabarannya begitu hebat. Macam-macam mari depan kita. Jadi inilah perkara yang perlu kita ambil perhatian insya-Allah. Saya rasa tidak ambil masa panjang lah untuk kita sama-sama kita mendengar kupasan dan juga ulasan berkaitan dengan tokoh yang kita nak hatamkan pada hari ini dan buku pada depan kita ni. Ni buku ni hari ni boleh jadi tak habis ni. Jadi balik baca pula ni sampai habis. Mungkin kena buat dia panggil challenge pula untuk siapa dia boleh habis buku ni. Kena bagi hadiah pula kalau ke mana. Ya. Jadi saya nak tutup ataupun akhiri ucapan saya ini dengan pantun pasal pengurusi tadi cabar tadi. Pengurusi kita cabar senang boleh dekat membaca ni. Dekat membaca kebangsaan ni, jadi kita kena main pantun sikitlah. Sayang kumbang mencari makan, sayang merebah di pohon cemara. Selamat datang ke Pondok Sungai Durian dalam program yang sedang dibicara. Pergi berhumur di tepi Sungai Kelantan, sebelum pulang mengair ikan. Kehadiran Tuan kami alu-alukan, kecil tapak tangan, nyiru ditadahkan. Dan akhir sekali ialah batu mengkebang, tempat bertemu, sambil menjamu rasa pisang sira. Baliklah Tuan membawa ilmu, binalah bangsa, bangunkan negara. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim dan siru ala barakatillah, saya merasmikan majlis bicara ilmuwan pada hari ini sempurna. Semoga kita akan dapat manfaat daripada majlis yang begini bermakna dan dapat bawa balik ilmu dan peninggalan para ulama ini untuk panduan dalam kehidupan kita. Aqul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.